Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Ini kita punya rangkuman berita untuk minggu ini. Macam biasa ada chapters. Kalau boleh pilih terus untuk ke chapters pilihan anda. Kita mulakan berita kita dengan pelancaran SUV compact Pro 2 Ativa yang terus mendapat tumpuan industri otomotif tempatan kerana menawarkan spesifikasi canggih dan mewah pada harga yang mampu dimiliki, bermula dari sekitar RM61,500 hingga ke RM72,000. Model terbaru dari serendah ini menawarkan beberapa teknologi keselamatan yang penting sebagai piawai, termasuk 6 beg udara dan sistem keselamatan Advanced Safety Assist ataupun ASA. Sistem ASA 3.0 kali ini menawarkan keupayaan brek kecemasan autonomous yang mengenal pelbagai halangan termasuk kereta, motosikal dan pejalan kaki. Ia juga aktif pada kelajuan yang lebih tinggi. Di samping itu, model ini juga dilengkapi sistem kawalan kestabilan elektronik di samping brek anti kunci. Teknologi yang julung kali ditawarkan oleh Pro 2 termasuk sistem kawalan layar dinamik, lampu tinggi automatik dan lampu tinggi terlaras automatik. Ini juga model pertama Pro 2 yang menggunakan paparan maklumat pemandu melalui layar TFT. Ini juga produk pertama Pro 2 yang menggunakan platform Daihatsu New Global Architecture yang menawarkan pelbagai kelebihan termasuk struktur yang lebih kukuh dan keras dan reka bentuk anjal yang mampu menampung sistem pacuan hybrid. Pro 2 ada membayangkan mereka mungkin akan menjejak kaki ke alam hybrid. Buat masa kini mereka masih lagi menjalankan kajian dan akan membuat pengumuman bila tiba masanya. Daihatsu dan Toyota dikatakan sudah mula membangunkan model hybrid atas platform yang sama. Dikabarkan Ativa sudah pun mempunyai tempahan sekitar 6,000 unit, manakala pada hari pertama pelancaran, Pro 2 dikatakan telah menghantar 1,500 unit Ativa kepada pembeli. Pro 2 mensasarkan angka jualan 3,000 unit sebulan untuk model terbaru mereka dan menurut amatan kami, kedudukan harga menyebab kebanyakan besar pembeli model ini adalah pelanggan jenama lain dan hanya sebahagian kecil yang terdiri daripada pembeli Pro 2. Sementara itu, Proton pula mencapai pegangan pasaran tertinggi dalam tempoh 7 tahun pada bulan Februari 2021 apabila menjual 11,873 unit kenderaan yang bersamaan 27.1% dari pasaran otomotif Malaysia. Menurut Proton, mereka mencapai angka jualan terbaik untuk model X50 pada bulan tersebut dengan 3,345 unit diserahkan kepada pembeli. Angka Februari juga mencatatkan peningkatan besar berbanding Januari ketika syarikat tersebut bergelut dengan jualan suram di mana hanya 5,964 unit kenderaan berjaya diserahkan kepada pelanggan. Menurut Proton lagi, kelewatan di kilang menyebabkan penangguhan penghantaran untuk 30,000 pembeli yang sudah menempah model X50. Toyota meluaskan lagi kempen servis khas untuk mengganti pam bahan api model Avanza berdasarkan maklumat yang diterima dari Toyota Motor Corporation bahawa 3,923 unit model tersebut yang dibina antara Oktober 2017 dan Jun 2019 terkesan. Menurut mereka, kenderaan yang terlibat mungkin mengalami kegagalan pam bahan api yang di mana kuasa enjin akan tersekat-sekat, kenderaan mati di tengah jalan dan mungkin tidak boleh dihidupkan semula. Kegagalan komponen tersebut akan menghidupkan lampu amaran di papan pemuka sebagai pemberitahuan. UMW Toyota akan memaklumkan semua pemilik terlibat untuk menukar pam bahan api tersebut secara percuma. Jika anda mengetahui lebih lanjut sama ada kenderaan anda terlibat, sila hubungi nombor yang tertera di skrin ataupun dengan menghubungi Pusat Selenggara Batauliah Toyota. Petron menawarkan ganjaran bekalan minyak percuma selama setahun untuk 180 pelanggan bertuah yang bernilai 150,000 mata Petron Miles melalui peraduan Fuel Shock. Sementara itu, 1,500 pelanggan lagi akan memenangi hadiah sagu hati bernilai 3,000 mata ganjaran Petron Miles. Kesemua stesen minyak yang turut serta akan mempunyai sekurang-kurangnya seorang pemenang dari 1,680 nama yang dipilih. Pelanggan akan dapat menyertai peraduan secara automatik dengan setiap pembelian minyak terkumpul berjumlah RM50 dengan menggunakan kad Petron Miles dalam tempoh promosi iaitu 1 Mac hingga 31 Julai 2021. Untuk makluman lanjut, sila layari laman sesawang mereka dan laman sosial Petron Malaysia di Facebook, Twitter dan Instagram.
Edaran Automobil Nasional Berhad atau ION telah melantik MyTukar sebagai rakan niaga tukar beli kenderaan di mana mereka akan melakukan pemeriksaan kenderaan sekiranya diminta oleh pelanggan. ION percaya ini akan menyediakan proses penilaian yang pantas dan telus untuk pelanggan ION dan membantu mereka untuk meningkatkan jualan kenderaan baru di semua cawangan. Untuk peringkat permulaan, proses ini hanya meliputi Semenanjung Malaysia, tetapi mereka sedang merancang cawangan di Kuching dan Kota Kinabalu untuk kemudahan pelanggan Malaysia Timur. Peminat Volkswagen boleh mengambil kesempatan tawaran jualan dan lepas jualan sepanjang bulan Mac dengan penjimatan sehingga RM11,500 untuk model Passat. Penjimatan selepas jualan termasuk pakej pembaikan untuk kenderaan berusia lebih 5 tahun dan kini termasuk galas roda dan tali sawat pemasangan ataupun timing belt. Pembeli Passat Elegance dan R-Line ditawarkan penjimatan insurans percuma selama setahun bernilai RM5,500. Samping itu, petrol percuma bernilai RM2,500 juga ditawarkan dan jika anda membeli melalui e-showroom, penjimatan tambahan sebanyak RM3,500 juga boleh dinikmati. Jumlah kesemua penjimatan ialah RM11,500. Pakej pembaikan untuk kenderaan berusia 5 tahun melibatkan penjimatan sehingga 30% untuk peredam depan dan belakang, cakra brek depan dan belakang, galas roda depan dan belakang, serta tali sawat pemasangan. Ia datang dengan jaminan 2 tahun. Untuk layak, pemilik kenderaan Volkswagen perlu memuat turun aplikasi mudah alih Volkswagen Cares. Mereka kemudian perlu menunjukkan e-voucher yang diterima di mana-mana pusat servis sah Volkswagen. PetroScience Play Smart di Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang di Kuantan telah dibuka semula pada hari Rabu 3 hari bulan Mac 2021 setelah ditutup semasa tempoh pandemik. Waktu operasi bermula dari jam 9 pagi sehingga 4 petang setiap hari Isnin hingga Jumaat. Ia ditutup pada setiap hujung minggu dan cuti umum. Sebelum pembukaan semula, kerja pembersihan dan pembasmian kuman menyeluruh telah dilakukan dan mereka akan terus mengamalkan langkah berjaga-jaga dengan mengikut SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan dan pihak berkuasa yang berkaitan. Antara langkah-langkah yang diambil ialah menghadkan waktu operasi serta jumlah pengunjung setiap hari untuk memudahkan pengawalan orang ramai dan memastikan penjarakan fizikal. Ini berita antarabangsa pula. Honda telah melancarkan model mewah Legend. Ini menarik dengan sistem panduan autonomous tahap 3 yang pertama di dunia bergelar Sensing Elite. Sistem ini menawarkan ciri Traffic Jam Pilot yang membolehkan pemandu melepaskan tangan dari steering dalam keadaan tertentu ketika kesesakan lalu lintas. Sistem ini menggunakan peta digital ketepatan tinggi, isyarat GPS dan pengesan sekeliling 360 darjah. Sistem ini dikatakan telah dipandu uji sejauh 1.3 juta kilometer dengan 10 juta kombinasi simulasi dalam keadaan pemanduan. Dalam keadaan tertentu, sistem ini cukup pintar untuk mengubah lorong dalam kesesakan lalu lintas. Sekiranya pemandu gagal bertindak balas atau mengambil alih kenderaan bila diminta, sistem ini akan memperlahankan kenderaan sebelum berhenti pada lorong paling tepi. Sayangnya, model ini hanya ditawarkan untuk sewa jangka panjang ataupun leasing dan mereka hanya membuat 100 unit kenderaan. Katanya harganya sekitar 11 juta yen ataupun RM435,000. Ini macam masih lagi dalam tempoh ujian saya kata lah, bukan ditawarkan untuk pasaran bebas lah. Selain itu, jenama mewah Porsche terus melangkah ke alam elektrik dengan sasaran separuh jualan mereka pada tahun 2025 terdiri dari kenderaan berelektrik termasuk elektrik sepenuhnya ataupun hybrid. Satu lagi langkah untuk mencapai sasaran tersebut ialah dengan Taycan Cross Turismo, kereta wagon elektrik yang paling canggih. Sama seperti Saloon Taycan, jentera ini mendapat kuasa dari sistem pacuan elektrik 800 volt dengan keupayaan pacuan semua roda melalui bateri berkapasiti 93.4 kWh. Kelebihan utama Cross Turismo ialah ruang kepala tambahan sebanyak 47 mm untuk penumpang belakang dan ruang barangan 1,200 liter dan tahap keselesaan tinggi melalui sistem gantungan udara. Gaya lasak model ini menyaksikan lepasan tanah ditambah sebanyak 30 mm untuk membolehkan ia dipandu pada laluan lasak. Ia diberi mod jalan batu ataupun gravel mode yang meningkatkan kawalan dan kestabilan pada laluan lasak. Cross Turismo boleh dibeli dengan rak belakang untuk basikal, memandangkan hobi tersebut sedang popular di kalangan kumpulan kayangan lah. Porsche Malaysia akan melancarkan produk ini pada separuh kedua 2021, tetapi mereka sudah mula menerima tempahan di semua pusat Porsche di arah Damansara, Sungai Besi, Pulau Pinang dan Johor Bahru.
Kalau minat, baik pergi cepat sebab semasa pelancaran Taycan dulu, cepat aja habis, semua dijual. Volvo telah melancarkan model elektrik sepenuhnya terbaru mereka iaitu C40 Recharge yang merupakan model kembar XC40 tapi dengan gaya coupe yang lebih ranggi. Ia merupakan model pertama Volvo yang direka bentuk sebagai model elektrik sepenuhnya. Ketika pelancaran, Volvo menyatakan sasaran untuk mencapai 50% angka jualan global dengan kenderaan elektrik pada tahun 2025 dan pada tahun 2030 mereka merancang untuk berhenti sama sekali menghasilkan kenderaan dengan enjin pembakaran. Model C40 Recharge ini dilengkapkan dengan keupayaan memuat turun perisian terbaru melalui internet, satu ciri yang semakin penting untuk semua kenderaan, terutamanya kenderaan elektrik. Model ini dipacu oleh dua motor elektrik dan bateri 78 kWh yang mampu menghasilkan julat pemanduan sekitar 420 km. Sistem charge pantas bateri membolehkan ia mencapai tahap 80% dalam tempoh 40 minit. Menurut Volvo, kesemua kenderaan elektrik sepenuhnya mereka selepas ini hanya akan dijual di atas talian. Nampaknya ini mungkin bermakna semua pusat jualan Volvo akan ditutup menjelang 2030. Bila mana Volvo merancang untuk berhenti menghasilkan kenderaan enjin pembakaran sepenuhnya. Volvo juga menawarkan C40 Recharge dengan pakej penggunaan yang melibatkan kos selenggaraan, waranti, bantuan kecemasan, insurans dan juga kemudahan charge. Model ini akan mula dikilangkan pada musim luruh tahun ini di kilang syarikat tersebut di Ghent, Belgium. Mercedes-Benz pula telah melancarkan model C-Class terbaru mereka dengan reka bentuk gaya terkini yang lebih ranggi dan dinamik. Gaya klasik cab backwards diteruskan dengan generasi baru C-Class dengan imej anggun ini diteruskan dengan perincian halus di sekeliling kenderaan, termasuk reka bentuk jeriji yang menggunakan bintang-bintang halus sebagai kemasan yang berkilau. Reka bentuk kabin ala S-Class serasi dengan lenggok baru C-Class dan ini menghasilkan satu suasana mewah yang sukar ditandingi oleh pesaing dalam kelas ini. Model terbaru C-Class datang dengan sistem hybrid berkapasiti agak tinggi dengan bateri yang membolehkan julat pemanduan 100 km. Kesemua model C-Class terbaru dilengkapi dengan sistem hybrid ringan 48 volt bagi membantu Stuttgart mencapai sasaran pencemaran korporat mereka. Anda boleh tonton video pelancaran yang kami hasilkan dengan lebih panjang untuk C-Class ini di atas. Tahun 2020, mereka telah gagal mencapai sasaran dan terpaksa membayar denda berpuluh juta euro. C-Class terbaru juga dilengkapi dengan teknologi steering ganda belakang yang membantu mengurangkan radius putaran pada kelajuan rendah dan meningkatkan kestabilan semasa kelajuan tinggi. C-Class terkini akan mula dijual pada musim luruh 2021. Okey, sampai situ saja rangkuman berita minggu ini. Kalau awak dah tengok sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Kalau suka, tekan butang like dan juga kongsi dengan kawan-kawan. Tolong subscribe. Kalau dah subscribe, tekan butang loceng untuk dapat makluman terkini bila kita muat naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insya-Allah.